jika ia berzikir dalam hati pribadinya, yakni berzikir secara diam, senyap, aku pun berzikir padanya di dalam diriku, yakni bila seseorang itu ingat kepadaku secara diam-diam, aku juga ingat kepadanya. Pertama sekali, kalam ini menjelaskan kepada kita adanya hubungan dua pihak. Kita ingat dan kita diingati. Kita ingat kepada Allah, jelas maksudnya, tapi kita diingati oleh Allah, kita tidak tahu rahsianya. Itu bahagian Allah. Tapi hakikatnya orang yang ingat diingati juga. Bukan sia-sia, bukan saja berpahala, tapi diingati. Rangkap ini juga ataupun kalimat ini juga menjelaskan kepada kita secara tidak langsung keharusan berzikir di dalam hati, apa yang dinamakan sebagai zikir khafi. Inilah nasnya. Bila dia ingat kepada fi nafsihi, dalam dirinya, dalam hatinya. Sekalipun ayat ini ataupun hadis ini dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk sekiranya dia ingat kepadaku dalam hatinya, dia memberi maksud keharusan melakukannya demikian. Jika dia ingat kepadaku dalam dirinya, aku juga ingat kepadanya. Diingati juga. Ada orang kata tak boleh ingat dalam hati ni. Dia tak mau. Sebab kita ada mulut kan, sebut lah. Tak boleh ingat dalam hati ni, dia tak mau. Gitu pula dah. Macam-macam pesen sungguh manusia ni. Hadis ini dengan jelas dan nyata menjelaskan hakikat keharusan untuk orang ingat kepada Allah di dalam hatinya. Boleh. Ni dah ayah tengok banyak dalil, akal pun boleh milih. Takkan ingat dengan kepada Allah dalam hati, tak boleh. Tapi ada orang tidak boleh. Itu kita peliknya. Ada orang gitu, dia budak uti lah, yang memikir apa benda jenis tak tahu lah. Dan jika ia berzikir di depan umum, berzikir di khalayak ramai, aku pun berzikir padanya di muka umum yang lebih baik dari golongannya. Sekiranya seseorang itu ingat kepada Allah di khalayak ramai, maka sebagai balasannya ia akan disebut namanya oleh Allah di khalayak makhluk yang lebih mulia dari itu. Yani Allah diingati dalam bentuk berjamaah, beramai-ramai. Maka di sisi yang lain, Allah Ta'ala memuliakan nama orang yang terlibat itu di kalangan para malaikat yang mulia. Itu yang dijanjikan Allah. Bila orang berzikir secara beramai-ramai, fi mala'in, mala'in ini secara ramai-ramai, maka ganjarannya orang ini dimasyhurkan Allah di kalangan para malaikat. Jelas dengan riwayat ini. Bahkan riwayat ini pertama sekali menunjukkan keharusan berzikir secara beramai-ramai. Boleh, harus berzikir secara beramai-ramai. Yang kedua, riwayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang keharusan berzikir dengan meninggikan suara. Sebab kalau berzikir beramai-ramai tidak tergambar kecuali dengan suara yang tinggi. Bila berzikir ramai-ramai ini sudah tentu berzikir dengan suara yang diangkat, yang tinggi, memperlihatkan keharusan berzikir dengan suara tinggi, jahar disebut. Riwayat ini menunjukkan itu. Bukan hak ni saja dalil, banyak lagi dalil yang menunjukkan keharusan. Sebab ada orang kata tak boleh zikir dengan kuat. Ada orang kata gitu. Kita kabur dalil dah senang. Jadi para ulama menjadikan riwayat ini sebagai dalil, sebab mereka menyatakan tidak tergambar orang zikir orang ramai ni masa tengok belakang itu, duduk ramai-ramai ni, aku tengok kamu, tengok aku, nyak topah macam ayam kenyang. Bukan gitu. Dah. Bila berzikir beramai-ramai berarti bersuara. Akal menghukum gitu. Salah satu dalil, tapi ada dalil lain lagi.
mengangkat suara yang tinggi berzikir ini sudah berlaku di zaman Nabi. Sudah berlaku di zaman Nabi. Bukalah Sahih Bukhari kalau tak percaya. Tak tahu tuan-tuan boleh buka tak. Kita kabar je lah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu tajuk no. Mengangkat suara, angkat suara tinggi, nyaring, mengangkat suara berzikir ba'dal maktubah, setelah selesai mendirikan solat fardu. Imam Bukhari tak tajuk masa yang terhimpun di bawah hadis-hadisnya tentang bahawa ini sudah berlaku di zaman Nabi. Ibnu Abbas yang meriwayatkan riwayat ini dikata apa? Dikata sesungguhnya mengangkat suara berzikri ini, rafa'as saut berzikri, mengangkat suara tinggi, iaitu mengangkat suara dengan berzikir dengan suara tinggi, nyaring, jahar. Kata Ibnu Abbas, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berlaku di zaman Nabi, bukan zaman kita je, zaman Nabi berlaku dah. Kata Ibnu Abbas, aku menjadikan itu sebagai pedoman, sebagai tanda yang dengannya aku tahu mereka sudah selesai solat. Nak kabarnya duduk di masjid, dengar suara tu, dan itu dijadikan pedoman dan tanda oleh Ibnu Abbas bahawa orang sudah selesai solat. Berarti dapat didengar, berarti tinggi suaranya. Wa kuntu, kata Ibn Abbas, a'lamu izan sarafu bizalika idha sami'tu, aku tahu mereka selesai semayang bila aku dengar suara. Kalau tengok tak payah dengar suara, tengok dia berhenti, dia duduk congok tu, ya selesai lah tu. Ni tak, barangkali mata belum melihat tapi suara sudah didengari. Bahkan itu dijadikan dalil oleh Ibn Abbas, mereka sudah selesai salat. Jadi riwayat Ibnu Abbas dalam Bukhari ini pertama kali mengharuskan zikir jahar, zikir dengan suara nyaring, suara yang tinggi. Yang kedua, dalam masa yang sama menjelaskan juga bahawa orang berzikir lepas sembahyang ni sejak zaman Nabi dulu dah berlaku. Zaman Nabi dulu dah berlaku benda begini ni. Yang kita pelik ni kata bid'ah. Tu yang kita sepelik. Ada sebahagian orang mengatakan ni sebagai satu bid'ah. Bukan joget lepas mayang. Kalau joget sabah juga, lepas mayang baru bakat joget belaka. Ni duk mengerti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, baca Quran, bid'ah duk setarang. Ini kita lemahnya. Jelas nasnya Al-Quran lagi jelas, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, bila kamu selesai mendirikan salat, fazkurullah. Apa fungsi huruf P ni, fa ni? Orang yang mengaji bahasa Arab dia tahu. Ditakkid, takkid ni lepas tu buat lalu, buat selalu, terus dibuatnya. Itu fa, fazkurullah, teruslah ingat kepada Allah. Ada orang kata ingat kepada Allah ni macam-macam, kita kerja pun ingat kepada Allah, betul. Tapi kajilah perkataan zikir dalam Al-Quran, apa makna? Kalimat zikir ni tidak digunakan dengan makna-makna lain kecuali sekiranya ayat itu secara majazi, ada korinah-korinah lain, barulah zikir dengan makna lain. Kalau tidak, zikir tidak dengan makna lain kecuali dengan makna sebut dan ingat kepada Allah. Tu ada juga dalam Al-Quran kalimat zikir digunakan dengan makna lain, seperti ayat-ayat yang berkait dengan solat Jumaat. Fas'au ila zikrillah iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Bila disuruh kepada salat, maka bersegeralah kepada zikrullah. Zikir di sini dijelaskan oleh ulama dengan makna salat Jumaat. Tapi ayat itu ada korinah bahasa Arab disebut. Ini orang yang mengaji bahasa dia faham lah. Jadi korinah yang menunjukkan bila disuruh pada hari Jumaat, maka pergilah kepada zikir. Zikir itu berkait dengan suruhan itu, suruhan hari Jumaat. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang ahlu zikri sekiranya kamu tidak tahu.
takkan nak tanya orang tengah ngatik. Nak tanya tengok itu ngatik tanya. Ni orang bengong. Jadi para ulama mengatakan ahlu zikri di sini adalah ahlul ilmi, orang yang tahu. Kenapa ada qarinah suruh tanya? Tanya mesti tanya orang tahu. Lalu ulama menjelaskan itu adalah dengan makna ahlu zikri, zikir di situ dengan makna ilmu. Jadi perkataan zikir dijelaskan dengan makna lain daripada menyebut dan ingat sekiranya jalan cerita ayat itu ada qarinah-qarinah yang mewajarkan ke situ. Kalau tidak, dikekal dengan makna aslinya, iaitu sebut dan ingat kepada Allah. Seperti yang difirmankan tadi, fa iza qadaytumus salata fazkurullah. Bila kamu selesaikan salat, lalu terus ingat kepada Allah. Terus lepas sembahyang tu. Itu kita pelik, orang marah orang zikir lepas sembahyang. Ambil apa tu mana dia?